Mic. Kenaan dengan jawapan teratas persoalan saya tu. Cuma dalam IMK 10, satu tajuk besar tu, transformasi sistem penyampaian penjagaan kesihatan. Ini tajuk besar. Dan dalam ini disebut perkemaskan peranan pengawasliaan dan penyediaan perkhidmatan, di mana pengasingan fungsi pengawaslia dan juga pembekalan perkhidmatan perubatan, di mana kementerian akan bertumpu kepada pengawaslia daripada sebagai pembekal perkhidmatan. Ini pertama. Yang kedua, bukan setakat menyemak rang undang-undang untuk menepati matlamat tersebut, tetapi juga dalam satu mengkaji pilihan pembiayaan di mana pengungsian pembayaran akan dilaksanakan. Jadi adakah ini bermakna bahawa sebahagian daripada perkhidmatan perubatan di bawah Kementerian Kesihatan itu akan diswastakan, dan bagaimana cara pengungsian pembiayaan? Adakah ini bermakna satu National Health Financing Scheme dengan izin akan dilaksanakan, dan supaya semua rakyat akan perlu untuk membayar bayaran terhadap skim tersebut. Dan setakat ini saya harap Menteri dapat jelaskan. Okay, terima kasih Yang Berhormat Gopeng tanya berhubung dengan National Health Financing Scheme ini. Memang ini isu ini telah bincang lebih kurang 20 tahun Tan Sri, dan Kementerian Kesihatan mempunyai perancangan untuk mewujudkan satu sistem di mana kerjasama antara swasta dan kerajaan dapat ditingkatkan, dan memastikan bahawa sistem kesihatan negara kita ni satu sistem yang menyeluruh. Daripada sekarang dia adalah satu sistem dikotomi, iaitu kerajaan dan swasta. Untuk melaksanakan National Health Financing Scheme ini, maka kita telah pun mempunyai perancangan untuk melaksanakannya secara berperingkat, iaitu dalam 5 tahun hingga 10 tahun yang akan datang ini. Buat permulaan, kita cuba dapatkan perkhidmatan primary care dulu, iaitu primary care di mana klinik swasta dan klinik kerajaan memberi perkhidmatan yang sama, di mana rakyat boleh pergi ke swasta ataupun kerajaan dengan bayaran daripada kerajaan, iaitu lebih kurang kita belum tetapkan lagi dia punya hadnya. Kerajaan akan membayar had nilainya, kemudian kalau lebih daripada kos tersebut akan ditanggung sendiri oleh pesakit tersebut. Dan ini adalah dari perancangan awal, iaitu primary care disediakan oleh kerajaan. Kemudian apabila masuk ke secondary care, iaitu tertiary care di hospital, maka ia memerlukan insurance, memerlukan National Health Financing Scheme akan masuk untuk bantu membayar bil-bil hospital oleh setiap pesakit, dan rakyat perlu membayar insurans yang orang kata yang rendah. Bagi yang miskin, kita akan pastikan mereka dijaga oleh kerajaan lah, tanpa memberi apa-apa bayaran. That is the concept that we are proposing. Yeah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini sebenarnya apa yang saya bimbang tu, khususnya apabila dalam RMK 10 tu mengatakan pengasingan peranan, di mana Kementerian Kesihatan akan melepaskan tanggungjawab sebagai pembekal perkhidmatan kesihatan. Dan saya rasa ini seolah-olahnya kementerian akan melepaskan tanggungjawab penjagaan perkhidmatan kesihatan itu kepada pihak swasta untuk melaksanakannya. Dan kalau kita lihat contoh-contoh di Amerika, di United Kingdom misalnya, walaupun dengan perbelanjaan yang jauh lebih tinggi di Amerika, di mana satu sistem yang saya harap kita jangan tiru, di mana dari segi mutu penyampaian perkhidmatan jauh lebih standing dengan apa yang ada di United Kingdom.
tetapi dengan perbelanjaan jauh lebih besar di Amerika Syarikat. Jadi saya rasa Kementerian Kesihatan seharusnya mengambil sikap di mana tanggungjawab pemberian perkhidmatan kesihatan harus menjadi keutamaan kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Goping. Memang tidak benar kita akan lepaskan tanggungjawab sebagai pembekal. Yang dimaksudkan dalam rancangan Malaysia ke-10 ni, pembekal dan pengawas selia diasingkan, tidak bermakna kita lepas tangan. Pembekal adalah kita beri autonomi kepada hospital-hospital. Mereka perlu bersaing di antara hospital untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu maknanya kita pembekal, iaitu hospital individu, perlu mempunyai autonomi bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan mereka. Kawas selia iaitu perundangan polisi dasar masih lagi di Kementerian Kesihatan untuk kita menggariskan dasar-dasar yang sedia ada. Saya harap jangan kita keliru tentang apa yang timbul, dan kita memang ambil iktibar daripada contoh-contoh di negara-negara US dan UK tentang sistem National Health Financing mereka yang tidak sesuai dengan kementerian, dengan kerajaan negara kita. Tuan Yang Ketua, merujuk kepada cadangan Yang Berhormat Bukit Katil supaya rawatan percuma diberi kepada 40% rakyat Malaysia dalam kumpulan sederhana dan miskin. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada rakyat dalam kumpulan ini yang tidak mampu membayar caj rawatan di hospital. Kerajaan selari dengan konsep rakyat didahulukan. Selaras dengan hasrat tersebut, kerajaan telah memberi kuasa kepada semua pengarah hospital atau pegawai-pegawai yang dilantik olehnya untuk memberi pengecualian kepada mana-mana pesakit yang mengisytiharkan dirinya miskin daripada membayar semua bil hospital, sebahagian daripada caj pesakit luar dan pesakit dalam kelas ketiga seperti yang termaktub dalam para 16.7 Perintah Fee Perubatan 1982. Lanjutan daripada itu, Kementerian telah mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan pemberian pengecualian selaras dengan peruntukan berkenaan. Dalam mempertimbangkan pemberian pengecualian tersebut, semua pegawai yang diberi kuasa oleh pengarah hospital boleh memberi pengecualian kepada pesakit-pesakit yang terdiri daripada golongan yang miskin. Datuk Yang Ketua, sealiran dengan isu rawatan, Yang Berhormat Kota Melaka pula telah membangkitkan sama ada bantuan kewangan dan rawatan ada diperuntukkan kepada NGO yang menjalankan program kesedaran glaukoma. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan Malaysia